TV KPN. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar berkaitan mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita. Baiklah, hari ini saya bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita dan kita juga bersama dengan cikgu kita siapa lagi kalau bukan Cikgu Nasriah Sudin, merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Hakim. Alhamdulillah sihat. Ini kali pertama saya dengan cikgu kan cikgu kan? Ya, pertama kali kita jumpa. Baiklah cikgu, untuk segmen ini juga kita bersama dengan murid-murid kita yang lain. Ya. Jadi apa kata, jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan cikgu. Terima kasih Hakim. Okey, hari ini bersama dengan saya adalah pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Semua ni student saya lah. Yeah. Okey, kita bersama dengan Afiq. Afiq, lambai sikit Afiq. Okay, Afiq lambai sikit. Mana Afiq? Oh, handsome orangnya. Okey, dan kemudian Irsyad. Okey, Irsyad lambai sikit. Danish. Dan juga Syami. Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dan juga kepada murid-murid yang sudi menonton dari rumah. Okey cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita belajar cikgu? Silakan. Okey, untuk segmen yang pertama kita akan masuk kepada teknologi hijau dan juga sumber tenaga. Okey, ni ya tajuknya. Okey. Teknologi hijau. Apa dia teknologi hijau? Kita tengok dululah ya. Definisi teknologi hijau. Okey, merujuk kepada pembangunan dan aplikasi. Okey, produk peralatan sistem untuk memelihara alam sekitar, alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. So, aktiviti manusia yang selama ni lah, okey, yang berlaku selama ni menyebabkan ada kesan negatif. So, kita nak cari alternatif dengan mengadakan teknologi hijau lah. Betul. Banyak sekarang kan? Betul. Okey. Seterusnya adalah 4 tonggak. Okey, dasar teknologi hijau kebangsaan ni kita ada 4 tonggak yang utama, iaitu yang pertama adalah tenaga lah. Okey, daripada tenaga, kebergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Okey, pembangunan. Okey, kemudian alam sekitar dan juga sosial. Okey, itu untuk 4 tonggak dasar teknologi hijau kebangsaan. Ya. Yeah. Okey. Dan seterusnya, 7 sektor dalam dasar teknologi hijau kebangsaan kita ada 7, 4 yang utama dan 3 adalah yang tambahan. Okey, yang pertama adalah sektor tenaga. Sektor tenaga ni termasuklah daripada penggunaan tenaga dan juga bekalan kuasa. Kemudian sektor air dan pengurusan sisa, sektor bangunan dan juga sektor pengangkutan. Ini adalah 4 yang utama. Yang tambahan, yang saya letak plus dekat situlah. Okey, sektor industri, sektor ICT dan sektor pertanian dan perhutanan. Okey. Seterusnya kita masuk kepada sumber tenaga. Okey, sumber tenaga ini kepada penuaian tenaga. Kenapa pentingnya penuaian tenaga? Okey, sebab sekarang ni kita banyak gunakan sumber-sumber tenaga yang nak habis dah Hakim. Ya, betul. Kan, petroleum dan sebagainya. So kita kena cari alternatif lain untuk mendapatkan untuk nak ganti balik lah kita katakan. Nak ganti balik. Okey. So ini adalah jenis-jenis tenaga yang kita nak tuai lah. Itu tenaga solar, tenaga terma, tenaga angin dan juga tenaga kinetik. Okey. Pelajar-pelajar semua dah ingat lagi kan? Ingat lagi tak? Okey.
Okey, ini adalah jenis sumber tenaga. Okey, sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, Afiq, boleh bagi saya contoh sumber tenaga yang tidak boleh baharu? Afiq? Cikgu. Ya, sumber tenaga tidak boleh baharu. Sumber tenaga tidak boleh baharu contohnya seperti arang batu, petroleum, nuklear dan gas asli. Okey, terima kasih Afiq. Okey. Itulah contoh-contohnya. Okay. Ini banyak tau kita guna. Ya. Kita dah banyak gunakan. Tetapi kita sekarang ni nak memfokuskan kepada sumber tenaga yang tak boleh baharu seperti tenaga hidroelektrik, tenaga angin. Okey, sebab tenaga-tenaga ni tak akan habis. Bila tak akan habis, kita boleh ulang guna. Jadi kita nak dapatkan tenaga tu sentiasa ada kan? Betul. Okey, macam mana kita nak buat proses penuaian tenaga? Ada komponen-komponen yang perlu ada. Macam tak kalah daripada solar terus dapat tenaga elektrik kan? Jadi macam mana kita nak menghasilkan, nak menghasilkan tenaga? Kita panggil dia sebagai proses penuaian tenaga. Okey, kalau tenaga solar, kita tengok kat sini, kita ada sinaran matahari. Daripada matahari, anugerah daripada Allah ni, kemudian akan masuk kepada panel fotovolta. Di panel fotovolta ni dia akan menukarkan kepada arus ulang adik. So dia akan masuk kepada pengawal pengecas, kemudian kepada bateri dan juga kepada penyongsang. So ini adalah komponen untuk penuaian tenaga. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok kepada tenaga yang kedua adalah tenaga hidro. Tenaga hidro pun kita ada komponen-komponen juga. Ini yang biasa kita tengoklah kan. Daripada empangan kepada penjana, pengubah, turbin. Apa dia turbin ni? Air lalu sini, putarkan turbin, hidupkan penjana, pergi kepada talian penghantaran. Pintu suis ni dia berfungsi sebagai untuk kawal berapa banyak isi padu air yang masuk. Ini adalah tenaga hidro. Dan seterusnya adalah tenaga angin. Tenaga angin sama juga macam solar, macam hidro. Kita ada angin. Ni tak banyak guna kat Malaysia kan? Yeah. So kita tak ada angin yang kuat, kita jarang gunalah. Tapi bilah kipas, dia akan menghidupkan penjana, hantar kepada bateri, penyongsang dan juga talian penghantaran. Jadi yang seterusnya, tenaga yang seterusnya adalah tenaga piezo ataupun dilibatkan tekanan. So tekanan atas dan bawah kepada panel piezo akan menghasilkan voltan arus. Jadi kita kena tahulah semua ni. Kelebihan dan kekurangan sumber tenaga. Kalau sumber tenaga boleh baharu ni, dia ada banyaklah kelebihannya. Dia kos yang rendah, mesra alam dan sebagainya. Tenaga tak boleh baharu ni, dia yalah, kita katakan dia akan habis kan? Betul. Dia akan habis dan sebagainya. Kosnya bertinggi dan sebagainya. Ini yang kita kena tahulah tentang ni. Next. Soalan. Ini soalan yang biasa ditanyalah. Soalan biasa ditanya, dia minta macam ni je. Ada A, B, C, D. Dia bagi sektor ICT, sektor ni, dia minta kategori. Apa kategori yang sesuai dengan sektor utama, sektor tambahan. Siapa nak jawab soalan ni boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Danish. Silakan. Danish. Boleh awak jawab soalan ni? Sektor utama dalam Boleh. Roman 1. Jawapan dia A. A. Saya tuliskanlah. Roman 2. Jawapan dia B. B, bola. Bola, yes. Roman 3 jawapan dia C. Dan Roman 4 D. D. Ini jawapan yang diberikan oleh Danish. Kita tengok balik jawapan. Jom kita lihat jawapannya. Betul. Terbaik, Danish. Bagus Danish. Terima kasih. Seterusnya kita ke soalan yang seterusnya. Ini apa ni?
Ini adalah komponen tadilah kan. Okey, komponen untuk sel fotovolta. Okey, sekarang ini soalannya kita nak tengok urutan 1 2 3 4 yang betul. Okey, Hakim nak cuba ke? Boleh, cikgu? Okey. Okey, kalau tengok soalan yang diberikan di situ, saya rasa penyongsang menukarkan arus terus kepada arus ulang alik nombor 4. Saya rasalah. Okey. Kita cuba dulu. Kemudian satu lagi, mengawal pengaliran arus terus ke bateri dan beban nombor 2, cikgu. Okey, nombor 2. Okey, pelajar ada nak cuba juga? Okey, siapa yang nak cuba? Kita tengok. Okey, Syahmi, cikgu. Okey, Syahmi. Gila Syahmi. Laju benar dia angkat tangannya. Silakan, Syahmi. Yang untuk penyongsang tu nombor 4 betul. Sama juga. Untuk Okey. yang pengecas juga pun nombor 2 urutan dia. Oh, nampaknya kita sehati sejiwa lah ya. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, 4 dan 2. So, bentuk soalannya tak susah pun. Okey, bentuk soalan kita dah bagi kepada, dah ada jawapan, so kita dah tahu. Okey, cuma kita nak pastikan pelajar boleh tak nak sesuaikan balik. Ingat tak balik apa yang telah dipelajari. Okey, komponen ni. Okey, setiap komponen apa fungsinya. Ya. Tak susah pun. Kita cuma susun balik sahaja ikut urutan semula. Okey. Baik, cikgu. Kalau kita lihat tadi cikgu ada cerita tentang kelebihan dan kekurangan sumber tenaga kan? Slide sebelum ni. Okey, boleh. Di situ ditulis iaitu berisiko tinggi bagi tenaga sumber tidak boleh berharu. Jadi cikgu, apakah antara risiko ni cikgu? Sekali lagi Hakim, berisiko tinggi untuk sumber tenaga tidak boleh berharu. Okey, berisiko tinggi ni maksudnya dia boleh menyebabkan pencemaran alam dan sebagainya kan. Berisiko tinggilah kepada betul. tu. Baik, jadi itulah antara perbezaan tenaga boleh berharu dan juga tenaga tidak boleh berharu. Jadi banyak lagi yang akan kita belajar, tetapi kita lihat seketika. Boleh ke cikgu? Oh, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamrul Zaman dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor, dan bersama dengan kita juga Cikgu Nasriah Sudin, merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula cikgu? Silakan. Okey, yang seterusnya kita akan tengok kepada litar arus terus. Okey. Baik. Kejap. Okey, litar arus terus. Okey, apa dia litar arus terus ni? Okey, litar arus terus ni, kita ada dua lah sebenarnya, litar arus alik dan litar arus terus, tapi kita panggil dia AT ni. Okey, litar AT. Baik. Singkatannya. Yeah. Okey, dia adalah litar yang mempunyai magnitudenya tetap. Tetap bermaksud kalau 5 volt lah sampai habis. Faham? Okey, dan juga dia mengalir satu arah sahaja. Maksudnya Yeah. daripada positif kepada negatif dalam satu litar. Yeah. Okey. Pertama sekali kita nak kenal dulu apakah kuantiti yang ada dalam litar AT. Okey, yang pertama adalah cas. Okey, cas simbolnya adalah Q. Okey, ini beza dekat sini ya. Ini adalah simbol untuk kuantiti dan ini adalah simbol untuk unit. So pelajar mesti tahu simbol untuk unit dan simbol untuk kuantiti. Sebab kita akan gunakan dalam pengiraan. Nak buat langkah kerja dan sebagainya. Yeah. So dekat sini kita ada cas. Okey, yang pertama. Kemudian arus. Okey, arus unitnya ampere. Kemudian voltan. Okey, voltan ni ada juga kadang-kadang kita kenali dia sebagai beza upaya. Okey, beza upaya juga voltan diukur dalam unit volt. Okey, dan juga daya gerak elektrik DGE. DGE pun juga adalah salah satu kuantiti yang kita ukur dia dalam unit volt. Okey, seterusnya adalah rintangan. Okey, rintangan. Rintangan ni kita ukur dia dalam ohm. Okey. Jadi setiap dia bila ada arus melalui itu, dia akan melalui rintangan. Yeah. Macam hidup kita lah kan? Betul. Okey. Kemudian kita ada kuasa. Kuasa dalam unit watt dan juga tenaga. Tenaga dalam unit joule.
Okey, so ini adalah simbol kuantiti yang perlu pelajar tahu dan juga unitnya coulomb, ampere, volt, ohm, watt dan juga joule. Okey. Sekarang kita nak kenal hukum Ohm. Okey, ini macam nadi. Nadi kepada kejuruteraan elektrik elektronik. Okey, ilmu ni hukum Ohm. Okey, hukum Ohm. Okey, apa yang dinyatakan? Hukum Ohm menyatakan bahawa arus yang mengalir melalui beban berkadar terus dengan voltan yang merentasi beban. So, kita katakan arus I. Tadi kan kita dah belajar kan? Okey, so I sama dengan, okey, dia kata berkadar terus dengan voltan. So, berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan. So, rintangannya. Okey, so I sama dengan V per R. Okey, dengan syarat pada suhu tetap. Okey, beban ni merujuk kepada apa-apalah perintang, mentol dan sebagainya. Ia dikira sebagai beban. Okey, jadi biasanya kita nak ringkaskan, kita buat segitiga ni lah. V di atas, I, R. Kenapa? Okey, bila kita nak cari V sama dengan tutup yang atas ni. Okey, so kita tutup atas ni dapat V sama dengan I darab dengan R. Kalau kita nak cari arus, formulanya, nak ingat formula kan? Tutup ni. So, V per R. Okay. Mudah cikgu mudah. Tutup je. Betul. So, kalau R ni, so kita tutup sini. Dapat apa? V per I. Yes. V per I. So, nak ingat formula. Bila dah ingat formula, automatik kita akan ingatlah apa definisi hukum Ohm. Okey. So, formula ini hasil daripada apa definisi ni lah. Okey, ini kita kena ingat segitiga ni. Okey, V, I, R. Okey. Seterusnya, kita ada hukum arus Kirchhoff. So, hukum arus Kirchhoff menyatakan jumlah algebra arus yang masuk dan keluar pada satu nod bersamaan dengan sifar. Okey, kita tengok kita ada titik dekat sini. Okey, arus yang masuk. Tengok anak panah yang masuk tu. 1, 2, 3. Okey, so 3 arus yang masuk. Jadi mengikut hukum arus Kirchhoff, jumlah algebra semua ini, jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar ni. Kita ada 3. I1, I2, I3. So apa yang kita dapat? Ini. Jumlah algebra arus sama dengan sifar. So IA tambah IB tambah IC. Okey. Kenapa ini jadi negatif? Sebab dia keluar. Arus keluar, kita labelkan dia negatif. Negatif I1, negatif I2, negatif I3 sama dengan sifar. Jadi matematiknya, ini kita bawa ke sini. So, dapat IA, IB, IC sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. So, kita katakan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk semua akan sama balik dengan jumlah arus yang keluar. Itu adalah konsep untuk hukum arus Kirchhoff. Okey. Seterusnya, hukum voltan Kirchhoff. Okey, hukum voltan Kirchhoff. Nama pun hukum voltan. Tadi hukum arus, kita tengok arus. Sekarang kita tengok hukum voltan. Voltan pula. Okey, hukum voltan Kirchhoff menyatakan bahawa jumlah algebra voltan bekalan dan voltan susutan pada satu gelung tertutup bersamaan dengan sifar. Okey, kalau tadi kita tengok arus yang mengalir dalam lintas. Sekarang ni kita tengok pada voltan. Ini voltan. Ini adalah voltan bekalan, ini adalah voltan susutan. Arus mengalir R1 akan ada V1, voltan susutan pada R1. V2, voltan susutan pada R2 dan V3, voltan susutan pada R3. Jadi ini adalah satu gelung yang tertutup. Okey, so jumlah algebra voltan bekalan dan voltan susutan dalam gelung yang tertutup ini dia akan sama dengan sifar. Okey, so sama macam tadi, jumlah algebra voltan sama dengan sifar. So VS, ini VS. Okey, kenapa voltan satu ni negatif? Okey, kerana dia adalah voltan susutan. Okey, V2 pun negatif, voltan susutan. V3 pun adalah negatif kerana voltan susutan.
Okey, voltan susutan. So, kita pindahkan jugalah. Okey, secara matematiknya pindah ke sini. So, kita dapat VS sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi, jumlah voltan punca akan sama dengan jumlah voltan susutan. Okey, itu untuk hukum voltan Kirchhoff. Okey. Macam mana setakat ni murid-murid? Boleh kita teruskan? Mantap. Okey. Saya ingat lagi kan? Okey, ini adalah satu lita. Okay, kita tengok lita kat sini, kita ada voltan bekalan. Okay, kita ada R1, R2. Dalam satu lita, okey, bila kita nak menyelesaikan masalah, okey, kita boleh gunakanlah hukum Ohm yang kita gunakan sebelum ni kan, yang kita belajar tadi, hukum arus Kirchhoff, hukum voltan Kirchhoff. Tetapi sekiranya dalam soalan tersebut, okey, dia tak berikan arus. Okey, kalau tak beri arus, kita boleh gunakan pembahagi voltan. Di mana pembahagi voltan tanpa nilai arus, kita boleh cari V1. So V1 sama dengan R1 bahagi R1 tambah R2 darab VS. V2 ini pula formula untuk cari V2. Okey, seterusnya kita ada satu lagi pembahagi arus. Okey, pembahagi arus ni untuk lita yang tak diberi nilai voltan. Okey, lita selari dan kita boleh gunakan pembahagi arus. So pembahagi arus I1 ambil R2. R yang berselari dengan R1. Kalau nak cari I2 ambil R1 yang selari dengan R2. Okey. Macam mana murid-murid semua okey tak? So kita boleh buat soalan. Okey, soalan. Okey, tengok soalan ni. Okey, ini adalah definisi hukum Ohm. Okey, cuba lengkapkan. Tengok, dia bagi 2 markah. 2 tempat kosong, ada 2 markah. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, siapa nak cuba sila angkat tangan? Okey, Irsyad, silakan. Jawapan Roman pertama ialah berkadar terus. Jawapan Roman kedua ialah berkadar songsang. Okey, berkadar terus, berkadar songsang. Okey, terima kasih. 2 markah. Okey, sini 2 markah, 2 tempat kosong. Okey, terima kasih. Seterusnya, okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, dia bagi rajah lita, siri selari. Okey, dia minta dalam soalan gunakan kaedah pembahagi voltan. Okey, boleh murid-murid kira sekejap, lepas tu nanti kita jawab. Okey. Okey, boleh kira dulu, dapatkan jawapan. Betul. Mungkin di rumah pun boleh turut serta. Okey. Okey, cikgu. Bagaimana cikgu teknik untuk menjawab soalan ni, cikgu? Okey, untuk nak jawab soalan yang berhitungan ni, pentingnya yang pertama adalah mesti ada formula. Ya. Lepas formula, ganti nilai jawapan dan mesti ada unit. Betul. Okey. Pastikan unit, cikgu Ya, mesti ada unit. Unit dah belajar tadi kan? Okey, siapa yang dah siap kira boleh nak jawab? Okey. Siapa yang dah siap boleh angkat tangan. Okey, siapa tu? Afiq. Okey, Afiq. Silakan, Afiq. Nampak tak? Jawapan saya 2.5 volt. Okey, angkat kuat. Okey. Okey, bagus Afiq. Tengok Afiq menggunakan kaedah pembahagi voltan. Kalau nak guna kaedah lain pun boleh. Masih lagi boleh jawab. Tapi kita nak gunakan kaedah pembahagi voltan. So, pembahagi voltan. Okey, ini jawapan yang Afiq bagi tadilah. Okey, so ini 3 markah. Okey, kita dah formula, ganti nilai dan juga jawapan. Mesti ada step-step ni. Ya. Okay. Baik. Jadi yang penting kena ada unit, cikgu ya? Ya, ada unit. Okey, baik. Jadi cikgu, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi pening dan keliru tentang aplikasi hukum dalam lita siri dan lita selari. Tapi tidak mengapa, jangan pening-pening sebab kita nak tanyakan soalannya kepada cikgu kita. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Nasriah Sudin, merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Jadi cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada lita siri. Kita dah belajar tadi hukum-hukum. Betul. Jadi kita nak apply dia. Okey, sekarang kita tengok lita siri. Apa dia lita siri ni? Okey, maksudnya adalah 2 atau lebih perintang yang disambung secara siri. Siri maksudnya
R1 kemudian R2. Macam drama bersiri, episod 1, episod 2 kan. Itu semua itu. Okey. Jadi macam mana kita nak kira rintangan jumlah? Okey, maksudnya R1 dengan R2. Jadi ni kita nak jadikan dia satu perintang. So R jumlah adalah bersama dengan R1 tambah R2 tambah ... Rn. Apa maksudnya ni? Maksudnya seberapa banyaklah dia bersiri. Kalau ada 10, tambahlah ke 10 perintang. Okey, seterusnya IJ. Okey, IJ. Dalam satu lita siri, kita balik semula kepada hukum arus Kirchhoff tadi. Hukum arus Kirchhoff dia kata kalau melalui nod barulah ada pecahannya. Tetapi sekarang lita siri tak ada simpang, maka arusnya sama sepanjang. Okey, so IJ sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I yang seterusnya lah. Okay, I1 tu merujuk kepada arus yang melalui perintang 1. I2 merujuk kepada arus yang melalui perintang 2. Okay, sesama je melalui itu semua. Okay, tetapi untuk voltan, okay, VJ ini adalah voltan bekalan ni lah, VS ni. Okay. VJ akan sama dengan V1 tambah V2 tambah Vn. Okay, di mana V1? Okay, bila arus melalui perintang 1, di sini kita akan ada V1. Apa dia V1? Voltan susut pada perintang 1. Bila arus melalui R2, ini kita akan ada V2, iaitu voltan susut pada R2. So ini kita berdasarkan kepada hukum voltan Kirchhoff. Okay, so hukum voltan Kirchhoff dah nyatakan ini tadi. So kita dapatlah formula ini untuk lita siri. Okey, seterusnya kita ada satu lagi sambungan lita, iaitu lita selari. Selari sebelah-sebelah. Okey. So di sini apa yang kita perasan di sini, dia ada nod. Okay, dia ada nod dekat sini, bermaksud arus akan pecah kepada I1 dan juga I2. Hukum arus Kirchhoff. So kita tengok sama-sama apakah rumus yang ada. Secara nak menghitung rintangan jumlah adalah 1 per Rj sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah Rn ni maksudnya berapa banyaklah perintang yang disusun secara selari. Okey, seterusnya Ij. So tadi dikatakan bahawa hukum arus Kirchhoff dia kata jumlah algebra sekiranya melalui nod. Bila lalu nod, arus akan pecah. So bila arus pecah ini kita gunakan hukum arus Kirchhoff. So I1 tambah I2, tambahlah berapa banyak simpang yang ada. Okey, boleh. Okey, seterusnya voltan. Okey, voltan sama. Kenapa sama? Okey, ini dikira sebagai bila dia melalui sini dia akan ada V1 di sini. Okey, voltan susut pada V1, voltan susut pada V2. So, voltan susut pada V1 akan sama dengan voltan susut pada V2 akan sama dengan voltan jumlah, voltan bekalan Vs. Okey, itu untuk lita siri. Sekarang kita tengok lita siri selari. Apa dia lita siri selari? Kita gabungkan siri dan juga selari. Sambungan siri ada, sambungan selari ada. Okey, so yang ini adalah yang selari, ini siri. Okey, so kita tukar dia. R1 dan R2 ni jadi RJ1. Okey, pengiraan dia adalah seperti ini. Kita kira dulu dalam selari. Kemudian jumlah rintangan RJ adalah berdasarkan ini. Ini adalah lita setara. Okey, apa dia lita setara? Okey, setara ni maksudnya kita dah selarikan R1 dan R2. Okey, ni rumus yang berkaitan lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan contoh. Okey, soalan contoh diberi di sini. Okey, dia bagi 5 markah kat sini. Dia bagi 1 lita AT. Okey, ada 3 perintang. So, kalau kita tengok kat sini, tengok balik. Macam mana susunan lita tersebut? Okey, ada siri ke selari. Okey, nak tahu macam mana kita lakas semula. So, lakas semula, letak balik positif, negatif. Kemudian, okey, arus keluar daripada positif ni, melalui sini. Okey. So, masuk kepada R1, masuk kepada R3. Okey. Kemudian patah balik semula. Di sinilah dia berjumpa dengan R2. So, R1, R3, R2. Okay. So, dah nampak jelas kan? 2 ini
selari, yang ini siri. Okey. So boleh tak murid-murid dekat luar untuk cuba buat soalan ni? Yang kat rumah pun boleh cuba. Okey, betul. Mungkin murid-murid kita yang berada di rumah, yang berada dalam talian, boleh cuba untuk menjawab soalan yang diberikan ini. Jadi cikgu, untuk soalan seperti ini, apakah yang perlu kita fokus? Contoh mungkin dari sudut saya tengok susunan R tu kan. Ya. Kadang-kadang mungkin murid kita terlepas pandang, dia tersilap cikgu. Yang R2 letak R3. Jadi bagaimana cikgu dari sudut permakahan? Okey, daripada sudut pemakahan, dia akan sebenarnya dia ada markah untuk formula dulu kan. So kalau formula dia betul, dia akan dapat markah untuk formula tu lah. Bila dia salah letak tu, maksudnya nanti pengiraan dia pun akan salah. Betul. Dia akan letak tu salah kan. Okey. So pelajar murid dekat talian masih mengira dah dapat jawapan? Kalau dah dapat jawapan, boleh kongsi jawapan kamu. Betul. 5 markah ni satu markah yang besar cikgu ya. Ya, kita kena kutip semua markah yang ada kan. Sayanglah kalau hilang satu ke 2 markah ke. Ya. Jadi murid-murid di rumah pun boleh turut serta cuba menjawab, mana tahu jawapan kita jawapan yang salah boleh diperbetulkan oleh cikgu kita. Okey. Dah siap ke Dennis ataupun Irsyad ataupun sesiapa yang dah siap? Okey, Irsyad. Begini tunjuknya. Okey, silakan Irsyad. Okey, dekat sikit Irsyad supaya lebih jelas. Atas sikit Irsyad. Atas sikit. Okey, comel tulisannya. So dia dah buat dulu. Okey, selari kemudian siri. Okey, terima kasih. Tak berapa jelas jawapan yang kat bawah tu. Irsyad boleh bacakan tak? Ada punya jawapan tu Irsyad. Jawapan RJ, RA tambah R2, 12 tambah dengan 10. So jawapan dia 22. Okey, 22 volt. 22 ohm. Saya pula tersilap. Okey, so RJ 22 ohm. So ini jalan pengiraan lah, sama macam Syed buat tadi lah. Dia buat yang selari dulu, kemudian yang siri. Okey, terima kasih Syed. Okey. Okey cikgu. Jadi untuk segmen kali ini, apakah sedikit kesimpulan apa yang kita telah belajar tadi cikgu? Okey, kesimpulannya kat sini kita perlu tahulah semua hukum-hukum yang ada tu untuk kita apply semula bila kita buat dalam kita kata dalam aplikasikan semula dalam LITA. So LITA memang ada 3 jenis tu sahaja, LITA siri, LITA selari dan juga siri selari. Jadi gunakan balik pengetahuan yang kita ada daripada hukum Ohm, hukum Kirchhoff dan juga petua pembahagi arus, pembahagi voltan untuk kita menyelesaikan balik. Dan yang penting bila kita buat perhitungan ni Hakim, perlu ingat 3 benda tu. Okey, mula-mula formula, mesti tulis formula. Kemudian mesti ganti nilai yang betul dan yang ketiga adalah mesti ada jawapan dan ada unit. Kalau tu kita selamatlah. Kita boleh jawab dengan betul. Dapat markah penuh. Dapat markah penuh. Baiklah cikgu, kita nak rehat seketika boleh cikgu ya? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada ke perbandingan antara LITA siri dan LITA selari? Dan kalau ada, apakah perbandingannya? Jadi jom kita dengarkan penjelasan tentang perbandingan antara LITA siri dan LITA selari bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Nasriah Sudin, merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey cikgu, apakah bezanya LITA siri dengan LITA selari cikgu? Silakan. Sekarang kita nak tengok apa beza LITA siri dan selari ni. Okey. Saya bagi perbandingan macam ni lah. Okey, Raja A dan Raja B. Okey, Raja A, kita tengok dekat sini, ini sambungan secara siri lah. Okey, kita tengok pada mentol ni. Tadi kita dah belajar ada hukum voltan Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff. So daripada hukum-hukum tersebut sebenarnya kita dah tahulah apa perbezaan sebenarnya dia. Bukan sekadar susunan je sahaja. Susunan tu memang dah berbeza dah. Okey, bila berlaku ini kita tahu yang pertama adalah arusnya adalah satu sahaja untuk LITA selari. Siri. Okey, sesiri ini adalah arus yang sama. Tetapi jika LITA selari dia akan pecah. Setiap simpang ni dia akan pecah arusnya. Okey. Jadi bila arus itu pecah, okey, bagaimana pula dengan voltan? Okey, bila arus melalui sini, voltan di sini dia akan berkurang. Voltan susut, voltan susut, voltan susut. Tetapi di sini voltannya sama, mengikut kepada hukum voltan Kirchhoff yang kita belajar tadi.
Okey, jadi daripada darjah A dan darjah B kita buat pandai kita tak guna perintah. Kita gunakan mentol kali ni sebab kita nak tahu apakah. So kita tengok sini Rajah menunjukkan dua jenis sambungan litar. Okey, kita bagi siri dan selari. Okey, kita nak tahulah ulasan mengenai kecerahan litar, kecerahan mentol tersebut dan boleh tak kita pilih satu yang mana yang lebih baik. Jadi kita nak minta pelajar murid dekat talian untuk cuba. Okey, murid cuba untuk bandingkan dulu di antara kedua-dua litar ni. Tadi kita dah tengok kan banyak-banyak hukum semua tu. Okay, cuba kamu kaitkan. Okey, siapa boleh cuba? Okey. Siapa yang nak cuba? Siapa tu? Syahmi, cikgu. Okey, Syahmi. Okey, Syahmi, silakan Syahmi. Perbandingan dia, kecerahan mentol adalah sama bagi sambungan mentol secara selari kerana voltan susut yang seragam pada setiap beban. Manakala bagi sambungan secara siri, kecerahan mentol akan semakin berkurang sekiranya bilangan beban bertambah. Jadi sambungan yang saya pilih adalah sambungan selari kerana kalau satu mentol terbakar ataupun pecah, mentol lain masih berfungsi. Okey, terima kasih Syahmi. Okey, so dia kata dekat sini dia nak pilih Rajah B lah. Okey, dia pilih yang selari ni. Dia pilih yang sialah selari ni. Sebabnya di sini kalau satu ni terbakar. Terbakar. Jadi arus dah tak boleh mengalir sini sebab arus satu je. Wah, faham. Okey, so dia pilih yang ini. Dan satu lagi dikatakan kecerahan mentol. Kecerahan mentol bila sini ada voltan susut, sini pun lagi ada voltan susut, sini ada voltan susut. So mentol ini kecerahan dia akan semakin berkurang. Kalau lebih banyak lagi mentol yang kita sambungkan secara siri, maka kecerahan mentol juga akan semakin berkurang. Berbanding dengan litar selari, voltannya sama. Tadi kita dah buatkan tadi kan. So sini kita ada voltan susut dia akan sama. V1, V2, V3 semua sama. So dekat sini kecerahannya akan sama. Sambunglah banyak mana pun. So kita itulah beza di antara siri dan juga selari. Mana kata kalau contoh mentol di litar selari cikgu terbakar, dia tak menjejaskan mentol lain cikgu Ya, tak menjejaskan mentol lain. Kalau dia terbakar kat sini tak apa, arus tak melalui sini tapi masih lagi boleh melalui simpang-simpang yang lain. Jadi itu perbezaan antara litar siri dan juga selari, antara yang senang kalau kita nak nampak cikgu dari sudut susunan kan. Kalau siri tu satu je cikgu Ya, satu je. Tak ada note, tak ada simpang. Ini je lah, pusing balik. Pusing, jumpa balik cikgu daripada positif, balik semula ke negatif. Itu siri. Baik. Jadi itu antara perbezaan yang perlu kita tahu dan perlu kita ambil maklum supaya kita senang nak jawab dalam pemeriksaan. Okey, murid-murid dalam talian, ada soalan yang ingin ditanya kepada cikgu, mungkin agak sedikit keliru ataupun ada apa-apa pertanyaan? Afiq ke, Irsyad ke? Okey, tak apa. Seterusnya cikgu, apakah lagi yang perlu kita fokuskan dalam bab ini? Okey, dalam bab ini tadi kita ada teknologi hijau, kita ada sumber tenaga dan juga litar AT dah. Okey, yang pentingnya dalam ni memanglah kita nak tahu daripada bagaimana kita boleh menuai tenaga daripada sumber yang boleh diperbaharui. Okey, kita kalau boleh kita dah tak nak guna bateri ni. Kita dah tak nak guna bateri tu. So macam mana kita nak gantikan bateri ni dengan apa? Sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Dan kemudian untuk litar ini kena tahulah hukum-hukum yang kita belajar tadi, hukum Ohm V sama dengan IR segitiga tu. Okey, kemudian hukum Kirchhoff, arus Kirchhoff, hukum voltan Kirchhoff dan juga pembahagi voltan dan juga pembahagi arus. Baik cikgu, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan cikgu untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini, so kita dapatlah tahu dekat sini beberapa hukum yang penting dalam litar AT dan juga kelebihan dan kekurangan bagi sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Baik, dan di akhir ini kita nak dengarkan tip daripada Cikgu Nasriah supaya kita sukses dalam pembelajaran ataupun mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik ini cikgu. Silakan. Okey, tips. Kita perlu fokus kepada apa kehendak soalan. Soalan sebenarnya tak susah. Soalan sangat mudah. Ada panduan. Cari panduan di dalam soalan dan jangan lupa untuk follow tips yang betul lah. Kalau untuk perhitungan tu yang tadi saya bagi tahu langkah-langkah tu ikut sahaja.
Ya, yang penting baca soalan dan bagi faham, insya-Allah kita boleh jawab dengan senang. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nasriah Sudin, merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Eda Kamarul Zaman, merupakan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor, dan juga murid-murid dalam talian dan kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Lokman Hakim mengundur diri, rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.